Okay, so selamat pagi, salam sejahtera, datuk-datuk, profesor-profesor, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sekalian dari rakan-rakan saya dari pihak media. Terima kasih kerana untuk bersama kita pada pagi ini. Pagi saya tahu hari ini cuti umum, tapi isu yang penting, jadi saya fikirkan perlunya kita bersama pada pagi ini tanpa needing a day off dan really appreciate our colleagues dari pihak media lah yang turut bersama pada pagi ini to pertengahkan isu yang quite penting ini. Nama saya Dr. Murali Taren, saya pengarah Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia dan saya akan moderate session pada pagi ini. Jadi terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan beberapa ahli panelis tersohor yang kita ada bersama kita pada pagi ini yang akan turut bersama untuk memberikan sedikit sebanyak pandangan mereka dan sedikit sebanyak insights tentang isu ini. Jadi izinkan saya di sebelah I think paling kiri atas skrin adalah Puan Rosliza Muhammad Ali. Beliau adalah Presiden Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawalan Tembakau dan Kesihatan, My Watch. Dan di sebelah kiri saya di dalam skrin so selamat pagi Puan Liza, terima kasih kerana bersama kami pagi ini. And then yang kedua di bawah skrin sebelah kiri saya adalah Profesor Datuk Nur Aziah binti Haji Muhammad Awal, Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Good morning Datuk, thank you for coming this morning. Terima kasih kerana spending your public holiday time dengan kita pada pagi ini. And then seterusnya adalah Encik Ho Ruyan di sebelah kanan bawah saya, pengerusi Pertubuhan Green Lung Malaysia. Good morning sir, thank you for coming and joining us this morning. Dan kemudian saya ingin memperkenalkan di bawah skrin sebelum yang seterusnya adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Haniki bin Nik Muhammad, Presiden Persatuan Kesihatan Remaja Malaysia, MAAH. And di skrin di bawah beliau lagi adalah Datuk Dr. Raj Karim, Presiden Majlis Kebajikan Kanak-Kanak Malaysia, MKKM. Selamat pagi Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini dalam session ini. Saudara-saudari sekalian, jadi tanpa membuang sebarang masa, saya just very quickly go through the agenda untuk pagi ini. Agenda simple je pagi ini. Kita ada satu press statement yang saya akan bacakan dan kemudian kita akan jemput setiap ahli panelis kita untuk memberikan sedikit sebanyak pencerahan tambahan tentang isu yang kita bincangkan pagi ini, which is sebenarnya seperti yang kita tahu adalah untuk gabungan 50 lebih badan profesional dan badan bukan kerajaan ini untuk mendesak kerajaan Malaysia melarang penuh penjualan dan penggunaan rokok elektronik vape dengan segera. Dan ini isu ni kenapa kita timbul kembali, kerana seperti yang akan saya tunjukkan, kita dah boleh lihat banyak daripada kanak-kanak kita yang mula terjebak ke dalam masalah ini. So without further ado, izinkan saya, kita ada sebenarnya 3 video yang telah kita hasilkan, video pendek yang kita telah hasilkan berkaitan dengan isu ini. Jadi izinkan saya untuk memainkan video tersebut. Okay, thank you. Tengok. Oh, dahsyat lah. Mana kau dapat tu? Kau beli kat mana? Saya menanggapi isu keberadaan kawanan ini, kita mendapati bahawa terlalu ramai investor yang agak cuan sehingga menyebabkan kanak-kanak boleh mendapat akses kepada tahu yang bahaya kepada petang lagi kepada saya berharap pihak kerajaan akan mengharamkan vape di Malaysia. Persatuan Kesihatan Remaja Malaysia memandang serius isu mengisap vape dalam kalangan remaja pada masa ini. Kajian mendapati rokok elektronik yang mengandungi nikotin memberi impak negatif terhadap proses kematangan otak dan seterusnya kebolehan berfikir serta emosi remaja. Nikotin juga adalah racun atau bahan neurotoksik yang membuka laluan terhadap merokok serta penyalahgunaan dadah yang lain. Justru,
Tindakan tegas dengan mengharamkan terus rokok elektronik dan vape amat diperlukan bagi memastikan golongan remaja kita terselamat daripada menjadi penagih nikotin pada masa panjang. Remaja hari ini adalah pemimpin negara masa hadapan. Haramkan vape. Isu vape di kalangan kanak-kanak adalah sesuatu yang sangat membimbangkan bagi kami yang bekerja di dalam landscape rawatan kanser. Kenapa? Bagi mereka yang merokok, kita mengambil masa yang lama. Selepas lebih kurang 10 hingga 12 tahun baru kita dapat secara pasti kita dapat bahawa perkaitan yang kuat wujud di antara rokok, penggunaan tembakau dan kanser. Sebenarnya bukan sahaja kanser paru-paru seperti yang dipikirkan oleh semua orang, tetapi sehingga 15 jenis kanser yang berbeza. Apa yang kita kini sedar adalah kajian yang kukuh menyatakan bahawa daripada penggunaan vape jelas menunjukkan kecederaan paru-paru, kecederaan saluran pernafasan dan juga mutasi sel. Mutasi sel ini adalah di antara sebab utama seseorang itu mendapat kanser. Dan kami pasti dalam jangka masa yang sewajarnya, apabila kajian diteruskan, kita akan dapat tahu juga bahawa vape ini menyebabkan atau mungkin menjadi pendorong utama faktor besar dalam menyebabkan kanser. Oleh kerana itu, kami tidak mahu nasi kembali menjadi bubur berulang kali. Kami tidak mahu melepaskan peluang keemasan ini untuk mencegah warga Malaysia yang daripada menggunakan vape dari kecil sehingga dalam 10-15 tahun yang akan datang akan mendapat kanser pada umur awal 20-an atau awal 30-an. Ban vape. Kalau penggunaan e-rokok dan vape makin berluasa di kalangan remaja dan kanak-kanak sekolah, lebih membimbangkan penggunaan ini juga turut melibatkan kanak-kanak sekolah rendah. Yang membimbangkan kami, pihak ibu bapa tidak berpeka terhadap perkara ini. Vape mengandungi nikotin yang memerlukan bahan toksin pada perkembangan otak dan minda remaja. Nikotin juga menjadi titik permulaan untuk penagihan rokok dan dadah di kalangan remaja dan menjurus ke waktu dewasa. Di waktu pandemik COVID-19 ini, kajian telah menunjukkan penyakit COVID lebih serius di kalangan pengguna vape dan e-rokok. Justru itu, pihak Persatuan Pediatrik Malaysia memandang serius perkara ini dan menyeru kerajaan Malaysia untuk mengharamkan penggunaan vape dan e-rokok di negara ini. Dia nak tunjuk ni. Apa dia? Apa ni? Ni vape. Ayah cakap vape ni elok. Oh. Mana kau dapat ni? Alah. Assalamualaikum. Why do children think it is hip and cool to vape? We, the Malaysian Women's Action for Tobacco Control and Health, are alarmed. Parents are administering vape on a minor. Primary school-going children are sharing a vape pod in the midst of COVID-19. We see violations of the Child Act, Akta Kanak-Kanak 2001, the Convention on the Rights of Children, the UNCRC, the Framework Convention for Tobacco Control, the WHO FCTC. We need to be firm here. Nicotine is a poison, as stipulated under Akta Ratun 1952. Plus, we have fatwas declared in at least 12 states in Malaysia. Tobacco and tobacco products are haram. There's no two ways about it. How do we achieve the WHO SDGs, the Sustainable Development Goals? We saw the economic burden. Smoking was estimated to incur RM 275.3 billion or USD 69.4 billion in productivity loss.
With the COVID-19 pandemic, we have been advised to look at DALI, Disability Adjusted Life Years, for global health and economic activity. Then we need to question the impact of DALI on EVALI, potential life loss due to premature mortality, and years of productive life loss due to disability caused by EVALI. So how many more millions of disability-adjusted life will that be? With all these violations, impact on health and economic burden, why are we still allowing smoking? We, the Malaysian Women's Action for Tobacco Control and Health, MyWatch, safeguarding the interests of the nation and children are our future, we call upon the authorities and appeal to ban vape, save lives. We call on a total ban on vape. Thank you. We, from the Malaysia Green Light Association, are deeply concerned about the unregulated sales of vape and children's access to it. Even though vape liquids with nicotine are regulated by the Poisons Act 1952, it's not surprising to find that many vape liquids that are sold in the market contain nicotine. Vape shops are mushrooming around schools. Vape product can be purchased easily from online stores and social media. Adolescents and even younger are at the risk of being exposed to vaping. In 2016, a study found that 300,000 Malaysian adolescents were already using vape, and the number is increasing. While we have an unfinished fight against tobacco, we must not open the door to let another addictive product to poison our nation and people. If no immediate action is taken, this will ultimately create another black hole in our healthcare, costing millions of ringgit and thousands of lives. Thus, we urge the government to take this matter seriously and impose a total ban on the sales of vape. So izinkan saya dah drop balik file tadi kenyataan media. Izinkan saya mengambil beberapa minit untuk membaca kenyataan media tersebut kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita pagi ini. Okay, so this kenyataan media adalah mendesak kerajaan Malaysia untuk melarang penuh sebarang bentuk penjualan dan penggunaan rokok elektronik atau vape oleh gabungan badan profesional dan badan bukan kerajaan. Jadi Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawalan Tembakau dan Kesihatan, MyWatch, Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia, NCSM, Persatuan Kesihatan Remaja Malaysia, MAAH, Pertubuhan Greenlang Malaysia bersama Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Majlis Kebajikan Kanak-Kanak Malaysia, Persatuan Pediatrik Malaysia dan 50 badan profesional dan badan bukan kerajaan yang lain mendesak agar kerajaan Malaysia melarang penuh penjualan dan penggunaan rokok elektronik atau vape dengan segera. Semua gabungan NGO memandang serius akan masalah penggunaan rokok elektronik atau vape, terutama dalam kalangan masyarakat Malaysia, khususnya golongan kanak-kanak. Kita boleh nampak dari susulan tularnya 2 klip video yang menunjukkan penyalahgunaan rokok elektronik di kalangan kanak-kanak. Membekalkan produk merokok terutamanya yang mengandungi nikotin ini kepada kanak-kanak di bawah umur merupakan suatu kesalahan di bawah Seksyen 17 dari Akta 366 atau juga boleh dikategorikan sebagai pelanggaran di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Perkara ini wajib dipandang serius oleh kerajaan dan penularan masalah ini di kalangan kanak-kanak perlu dibendung segera. Masalah penggunaan rokok elektronik ini telah menular di kalangan masyarakat sejak tahun 2016 lagi. Masalah ini kita boleh lihat semakin meruncing sejak tahun 2018 dengan evolusi terkini rupa bentuk rokok elektronik yang dikenali sebagai pod dalam bentuk yang lebih kecil, lebih mudah digunakan dan mempunyai pelbagai jenis perisa. Penjualan produk berisiko ini juga dikatakan mampu membantu menyokong pendapatan golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 sekaligus merancangkan kembali ekonomi di Malaysia. Inilah pandangan yang sedang diketengahkan. Tetapi sebenarnya perkara ini bertentangan dengan situasi semasa di negara kita yang kini kita bergelut dengan peningkatan kes COVID-19 mencecah lebih masa kita karangkan press statement hari itu 6,000 kes, sekarang dah mencecah 7,000 kes sehari dengan jumlah kematian melebihi 40 kematian sehari.
Ini adalah kerana masalah merokok telah terbukti mengakibatkan pelbagai jenis penyakit serta boleh melemahkan sistem imuniti manusia sekaligus meningkatkan risiko terhadap jangkitan bakteria dan virus terutamanya semasa pandemik COVID-19 ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun melalui kenyataan yang dikeluarkan pada 30 Jun 2020 dan disokong dengan beberapa kajian yang telah dijalankan di beberapa negara menunjukkan bahawa penggunaan rokok termasuk rokok-rokok elektronik atau vape akan meningkatkan risiko komplikasi yang lebih teruk sekiranya dijangkiti virus COVID-19 dan ini juga benar bagi pesakit yang terdiri daripada golongan remaja dan kanak-kanak. So kita ada kajian yang konklusif dari beberapa negara daripada institusi yang kita boleh katakan very reputable lah. Okey, rokok elektronik dikatakan dicipta dengan harapan untuk menyediakan alternatif yang lebih selamat. Namun, sekarang ni ia telah terbukti memudaratkan kesihatan. Penggunaan rokok elektronik sama ada mengandungi nikotin atau tidak mengandungi nikotin tetap akan memberikan implikasi kepada kesihatan. Nikotin sendiri menyebabkan ketagihan dan apa yang membimbangkan penggunaan nikotin di kalangan kanak-kanak akan memberikan impak kepada perkembangan otak serta meningkatkan risiko untuk terjebak dengan penyalahgunaan bahan terlarang yang lain. Kajian umpamanya yang dijalankan oleh Yuan et al. Pada tahun 2015 menunjukkan bahawa pendedahan sel-sel otak kepada nikotin sewaktu umur remaja amat berbahaya kerana zaman remaja adalah peringkat kritikal perkembangan otak dan remaja. Mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mencuba bahan-bahan terlarang yang menjurus kepada penyalahgunaan dadah. Kenyataan yang telah diwar-warkan oleh pihak industri rokok elektronik di mana penggunaan rokok elektronik dengan paras nikotin yang selamat boleh diperkenalkan oleh kerajaan adalah betul-betul salah sama sekali. Nikotin serendah 2 mg sudah boleh menyebabkan gangguan kepada perut dan usus. Malah kita dapat daripada kajian kita dapat membuktikan bahawa dos yang lebih tinggi boleh meningkatkan risiko menyebabkan sawan dan kegagalan pernafasan. Pada tahun 2016 bulan Oktober, Kerajaan Malaysia telah pun memutuskan agar Kementerian Kesihatan Malaysia mengawal selia dengan ketat rokok elektronik dan vape yang mengandungi nikotin di bawah Akta Racun 1952. Ini bermakna sebarang cecair rokok elektronik yang mengandungi nikotin sebenarnya tak boleh berada di pasaran Malaysia. Apa yang lebih membimbangkan adalah pihak industri telah membuat kenyataan terbuka bahawa hampir 80% cecair rokok elektronik di pasaran sudah mengandungi nikotin yang terlarang dan sebenarnya pada masa yang terdekat ini ataupun masa dalam beberapa bulan ini ada cadangan supaya kerajaan memperluaskan industri ini dengan menghalalkan nikotin. Ini adalah satu saya boleh katakan cadangan yang sangat tidak beretika, terutamanya ketika negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang mengancam nyawa rakyat Malaysia. Ini jelas menunjukkan bahawa walaupun kerajaan telah putuskan bahawa kita akan mengawal selia dengan ketat, keputusan yang diambil pada tahun 2016 ini masih tidak kukuh untuk memastikan masalah penggunaan rokok elektronik ini dikawal sepenuhnya di Malaysia. Kajian ni kajian tempatan, kajian negara dalam negara, Tobacco dan E-Cigarette Survey Among Adolescents, TECMA pada tahun 2016 menunjukkan seramai 600,000 kanak-kanak dan remaja berumur di sekitar 11 hingga 18 tahun adalah pengguna rokok elektronik atau vape. Kajian seterusnya oleh Universiti Kebangsaan Malaysia bertajuk Program Remaja Cergas dan Cerdas PRCC pada tahun 2018 mendapati 42.2% pelajar sekolah menengah adalah pengguna rokok elektronik dan lebih menyedihkan 82.2% adalah pelajar yang terdiri daripada keluarga dari golongan B40. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kawalan terkini masih goyah
dan larangan penuh perlu dikuatkuasakan segera sebagaimana pendekatan yang telah diambil oleh negara-negara jiran kita di ASEAN seperti Thailand, Singapura dan Brunei. Suka saya mengambil perhatian di sini bahawa wakil dari negara Cambodia dalam satu wawancara yang telah dianjurkan baru-baru ini, dan Prof Aniki saya akan arahkan kepada beliau nanti supaya beliau dapat memberikan a bit more insight into this, telah memaklumkan bahawa Cambodia telah melarang penuh penggunaan rokok elektronik dan vape ketika masa ancaman pandemik COVID-19. Jadi dia menggunakan isu COVID-19 ini yang berleluasa sebagai satu strengthening move untuk ban vape dan rokok elektronik di negara mereka sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab untuk melindungi kesihatan dan kebajikan rakyat Malaysia. Kerajaan kita juga perlulah mencontohi perkara ini, perkara baik yang telah dilaksanakan oleh negara-negara jiran. Jadi selain itu, jangan kita lupa bahawa Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin adalah sewajarnya mengambil kira pandangan juga oleh Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah jelas mengharamkan penggunaan rokok termasuk rokok elektronik sejak tahun 1995 dan 2015 lagi. Amanah ini haruslah dilaksanakan dengan sebaiknya agar tidak dipersoalkan di kemudian nanti. Justru itu, kami sekali lagi ingin menegaskan pendirian untuk mendesak kerajaan Malaysia melarang penuh penjualan dan penggunaan rokok elektronik atau vape dengan kadar segera. Ini bagi memastikan kesihatan rakyat Malaysia terjamin, terutamanya di kala pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Jadi kalau boleh izinkan saya untuk ambil satu minit di mana saya nak share screen dan memberikan list yang komplit untuk semua persatuan yang dan NGO serta badan profesional yang terlibat dalam menyokong inisiatif ini pada pagi ini, dan I will scroll slowly through. Saya tak nak bacakan kerana list yang panjang, tetapi saya akan just scroll through secara perlahan supaya kita boleh lihat seluruh list yang ada. Untuk makluman saudara-saudari dari media, saya dah drop tadi balik PDF copy. Saya akan drop lagi sekali dalam chat box supaya tuan-tuan perempuan ada copy of this press statement. Okey. So, terima kasih. Okey. So, jadi untuk meneruskan kita punya session pagi ini, saya ingin menjemput
ahli-ahli panelis kita yang telah sudi bersama kita pada pagi ini untuk memberikan sedikit sebanyak pencerahan tambahan. We will have them to speak first and then kemudian kita akan jemput saudara-saudari untuk kemukakan sebarang question yang ataupun soalan yang saudara-saudari inginkan pencerahan. Jadi setiap daripada kita punya panelis ni hanya will spend about around 5 minutes lah. Okay, jadi without further ado, please allow me to first introduce our first panelist, Profesor Datuk Nur Aziah binti Haji Muhammad Awal. Datuk adalah Pesuruhjaya Kanak-Kanak, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. So selamat pagi Datuk, boleh saya turn the mic over to Datuk and then saya akan mute-kanlah Datuk. Please jemput Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Murali, rakan-rakan panelis dan seterusnya ahli media sekalian. Saya sangat bila bercakap mengenai nak mengharamkan atau melarang ban vapes ni, saya sebenarnya telah pun membuat kenyataan dalam akhbar untuk vape ini diharamkan di Malaysia secara total. Saya nak bercakap mengenai hak kanak-kanak. Sebenarnya kita di Malaysia ini, kanak-kanak ada haknya dan ini kerana kita telah pun menandatangani Konvensyen Hak Kanak-Kanak pada tahun 1995 dan kita juga telah meluluskan Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini mempunyai 54 artikel dan dia ada 4 prinsip asas yang utama. Prinsip asas yang utama ini adalah hak untuk tidak didiskriminasi yang pertama. Yang kedua, hak untuk hidup dan membangunkan diri. Yang ketiga, hak untuk kalau kita nak membuat sesuatu dasar atau polisi, kita hendaklah memberikan keutamaan kepada kepentingan kanak-kanak atau konsep best interest. Dan yang keempat ialah hak kanak-kanak untuk berpartisipasi ataupun untuk mengambil bahagian, di mana kanak-kanak dalam semua urusan mengenai kanak-kanak perlu didengar dan diberi hak untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi berasaskan 4 prinsip yang asas ini, kita juga ada artikel 19 yang mana kanak-kanak tidak boleh hendaklah dilindungi. Negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi kanak-kanak daripada dianiaya, dieksploitasi, didera, diabai ataupun tindakan-tindakan cuai. Ini termasuk daripada penjaga ibu bapa, iaitu ibu bapa atau menjaga kanak-kanak. Dan kemudiannya kita ada artikel 24 yang menyatakan bahawa kanak-kanak ada hak menikmati standard kesihatan yang boleh dicapai yang paling tinggi. Dan ini dan juga kemudahan-kemudahan kesihatan, kemudahan rawatan. Dan artikel 25 yang menyatakan bahawa kanak-kanak ada hak untuk diberi perlindungan dan juga rawatan kesihatan. Dari segi itu, bila kita melihat data-data yang telah disebutkan oleh Dr. Murali tadi, dan saya juga baru mendapat maklumat kita semalam, saya ingat Menteri Keselamatan telah menyatakan bahawa ada 48,261 kanak-kanak yang dijangkiti COVID dan daripada jumlah itu 6,290 adalah bayi yang masih kecil. Jadi ini sangat membimbangkan jumlah tersebut, dan bila disebutkan juga tadi bahawa daripada kajian-kajian yang diperolehi, yang telah dibuat oleh TECMA dan juga oleh UKM, kalau TECMA itu sangat menakutkan, 600,000 kanak-kanak menggunakan vape, dan yang di UKM itu 42.2% remaja sekolah menggunakan vape, dan daripada jumlah itu 82% itu adalah daripada keluarga golongan B40. Jadi bagi saya kanak-kanak perlu dilindungi, dan kita juga ada undang-undang di mana secara jelasnya penjualan vape kepada seorang yang di bawah umur 18 tahun adalah satu kesalahan jenayah di bawah Seksyen 17 Akta Racun 1952. Dan dari segi itu juga ibu bapa yang terlibat yang memberikan vape ataupun membelikan vape untuk anak-anak juga boleh dibawa ke mahkamah di bawah Seksyen 31 Sub 1A Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi kalau dilihat dari segi kesannya, saya bukan seorang doktor tapi seorang syarah undang-undang, profesor di UKM, dan saya merasakan bahawa undang-undang kita ada dan ia perlu diperketatkan, dan saya berharap vape
hasrat kerajaan untuk melonggarkan ataupun membuka ruang untuk penjualan vape, dan kerana isu-isu ekonomi ni bagi saya perlu dah ditimbangkan semula dan perlu bagi saya terus diberhentikan kerana ia akan menjejas masa depan kanak-kanak. Dan di Malaysia saya dapati bahawa kanak-kanak ini banyak yang didera oleh keluarganya sendiri, ya, kerana kalau ibu bapa yang memberikan vape itu dan mereka mudah mendapat vape ataupun electronic cigarette ini, maka ini akan menjejas kesihatan kanak-kanak. Jadi saya berharap benar bahawa kerajaan dapat menimbangkan dan juga membuat keputusan yang tegas bahawa vape atau e-cigarette ini dapat diharamkan di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Datuk for that very insightful piece of comments. Seterusnya izinkan saya menjemput Datuk Dr. Raj Karim. Datuk Dr. Raj is Presiden Majlis Kebajikan Kanak-Kanak Malaysia, MKKM, dan juga SS serupa dengan Datuk Aziah. Kedua-dua mereka we know them from holding many very esteemed position lah in our country dan memimpin for many years. So kita jemput Datuk to give us some comments as well. Datuk, please dipersilakan. Assalamualaikum, terima kasih, good morning. Terima kasih Dr. Nurali. Kita dah dengar kesan vape ya kepada kanak-kanak dan kepada masyarakat umum, bahayanya, dan Prof. Aziah tadi telah cakap sikit berkenaan dengan tanggungjawab ibu bapa ya. So saya dalam masa yang singkat ini saya nak beri 5 perkara yang penting bagaimana ahli keluarga dapat mencegah kanak-kanak, anak-anak mereka daripada vape ya. Ini strategi ini telah telah di research, telah diselidik dan telah dicuba di banyak negara, khususnya di negara Amerika. So saya telah mengambil beberapa bahan daripada strategi mereka ya. Saya rasa ahli keluarga amat penting untuk mencegah. Kalau kita nak mencegah vape, you can ask kerajaan to ban vape ya, kita boleh minta, tapi khususnya adalah tanggungjawab keluarga untuk mencegah dan mengelakkan kanak-kanak kita daripada terdedah daripada vape ya. So perkara yang pertama yang saya nak sebutkan ialah berkomunikasi dengan kanak-kanak. Ahli-ahli keluarga khususnya ibu bapa perlu berkomunikasi secara terbuka dengan kanak-kanak supaya kanak-kanak dapat memahami bahaya vaping atau electronic cigarette ni daripada kecil ya, dan daripada kindergarten atau prasekolah kita boleh memberi keterangan kepada kanak-kanak mengenai bahaya bukan saja bahaya vape tetapi bahaya semua bahan-bahan yang tidak sihat yang boleh mengancamkan kesihatan dan nyawa kanak-kanak ya. Dan perkara ini kita patut simpankan secara komunikasi terbuka dan kita tingkatkan pengetahuan kita dalam peringkat umum kanak-kanak, sebab daripada kecil kita tak dapat bagi banyak pengetahuan sangat ya, cuma bagi tahu pendedahan, but later on kita boleh memberi keterangan yang lebih kepada kanak-kanak ya. So treat this as a healthy lifestyle exercise, cara gaya hidup yang sihat. Ajak kanak-kanak apa cara gaya hidup sihat, your food, your nutrition, exercise dan sebagainya, dan apa bahan yang perlu kita elakkan atau kita cegahkan ya. So kita buat secara dalam package. Kalau kita nak buat vape saja memang tak berkesan. So combine it together, vape, dadah, merupuk dan sebagainya, shisha, hookah, apa-apa ya, semuanya sekali kita gabungkan. Yang kedua ialah kita perlu fikir lebih daripada vape atau pada sigaret. Nah ini yang saya baru cerita tadi, luaskan pengetahuan kanak-kanak kita untuk mencegah bahan-bahan yang
membahaya. So don't only talk about vape or electronic cigarettes, bagi tahu secara bahaya, bersamanya bahaya dadah, bahaya tobacco yang berperisa dan sebagainya. Ya. So yang ketiga yang amat penting ini ialah bagaimana kita nak sediakan anak-anak kita daripada terpengaruhi oleh rakan-rakan sebaya. Ya. Tadi kita tengok gambar video tadi, children passing cigarettes to children umpamanya kan. So apa yang kita perlukan ialah untuk ajar anak-anak kita supaya mereka dapat membina jati diri atau ketahanan diri, we call it self-resilience, supaya mereka dapat bertanggungjawab dan ada cukup pengetahuan untuk kata tidak, just say no, dan bagaimana boleh menghindarkan pengaruh rakan sebaya dan bukan saja menghindar peranan rakan sebaya tapi mengajar mereka bahawa pentingnya kita tidak mengambil atau mengamalkan tabiat yang tidak berfaedah ini. Ya. So kita perlu bagi pengetahuan yang cukup kepada kanak-kanak dan kita juga perlu mengambil masa untuk bagi keterangan kepada kanak-kanak. Bukan saja ibu bapa tetapi guru-guru saja juga. Ya. Kalau kita don't wait until the children wait, tetapi kita perlu bagi keterangan sebelum pada itu. Saya telah difahamkan bahawa Kementerian Pelajaran ada modul dalam kesihatan health education. Ya, dalam modul untuk mencegah bahan-bahan yang berbahaya termasuk elektronik, sigaret dan sebagainya. Jadi saya harap guru-guru sekolah juga boleh memainkan peranan untuk memberi keterangan lanjut kepada kanak-kanak. Ya. Dan dalam perkara ini saya ingin juga mengingatkan guru-guru dan ibu bapa jangan menghukumkan kanak-kanak atau jangan memalukan kanak-kanak sebab ini ada perbuatan negatif dan kalau kita marah kanak-kanak kita dan sebagainya dia akan lari dan akan cari tempat lain untuk vape atau sembunyi apa perkara-perkara yang ada. So talk openly, ya, wujudkan komunikasi terbuka, biar kanak-kanak itu faham, biar ditanya, biar dia cakap, biar dia memaham sendiri supaya dia tahu bagaimana dia boleh hindarkan vaping ini. Ya. Yang keempat ialah ibu bapa. Peranan ibu bapa untuk menjadi role model. Ya, ini Prof pun telah katakan tadi, ya, kalau bapa merokok depan anak, anak pun nanti akan ikut. Ya, so setiap keluarga, ibu bapa dan ahli keluarga mesti menjadi role model atau teladan positif kepada kanak-kanak. So you have someone to go up to look up to. Ya, dan kelima ialah pastikan persekitaran rumah dan dalam rumah bebas daripada rokok, semua bahan rokok, ya, supaya tidak ada peluang untuk kanak-kanak mencari bahan-bahan yang mempunyai oleh ibu bapa atau ahli keluarga dan di persekitaran. So kalau persekitaran rumah-rumah dan sebagainya, kedai-kedai di persekitaran rumah di ban daripada vape, insyaAllah anak-anak kita dapat diselamatkan. Dan last sekali saya ingin akhiri dengan seranan kepada semua kerajaan dan sahaja Kementerian Kesihatan kepada semua untuk menyebarkan banyak-banyak lagi pengetahuan dan informasi dan kesedaran supaya semua kanak-kanak dalam setiap keluarga dapat pengetahuan yang secukupnya dan insyaAllah saya juga harapkan bahawa kerajaan akan ban vape secara terus sekarang. Ya,
Terima kasih. Okay, thank you so much Datuk for all Datuk punya very insightful and I think very helpful strategies tu yang memang I think we need to take into action lah straight away. Seterusnya boleh saya jemput Profesor Madya Dr. Muhammad Haniki bin Nik Muhammad. Prof Haniki is President Persatuan Kesihatan Remaja Malaysia. So we get Prof to share some of his insights. Jemput Prof. Terima kasih Dr. Murali dan kepada semua penonton. Sebagai Presiden Persatuan Kesihatan Remaja Malaysia, fokus kami adalah kesihatan remaja utamanya, dan kita tahu daripada fakta yang sedia ada begitu ramai pengguna rokok elektronik masa kini adalah dalam kalangan remaja, disebut tadi lebih daripada 600,000 ya, dan kemungkinan besarnya jumlah tersebut semakin meningkat sehingga pada hari ini, sehinggalah kita dapat lihat bahawa pada peringkat umur yang begitu muda sudah ada kes-kes yang sama ada dipaksa ataupun secara sukarela dibeli ataupun menggunakan produk rokok elektronik daripada golongan dewasa. Jadi kenapa ya? Kerana satu, mereka memang tertarik dengan gadget-gadget atau alat-alat baru ni, apalagi apabila mereka menjadi sasaran ya oleh syarikat atau industri vape. Kerana golongan remaja ni kita tahu adalah pada satu fasa di mana mereka adalah curious ataupun mempunyai perasaan ingin tahu, ingin mencuba, dan mereka tidak mempunyai kapasiti atau kebolehan untuk berfikir keburukan pada jangka panjang. They want instant gratification, they want quick and fast gratification and rewards. Kerana sistem kita panggil di otak masih lagi dalam proses perkembangan, belum sempurna. Jadi apabila mereka menggunakan bahan-bahan seperti produk rokok elektronik ini yang turut mengandungi nikotin, kita tahu bahawa lebih daripada 80% daripada cecair rokok elektronik yang dijual mengandungi nikotin. Sudahlah mengandungi nikotin itu adalah satu kesalahan dari segi undang-undang mengikut Akta Racun 1992. Tetapi apa yang lebih penting adalah nikotin ini adalah satu bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan tidak balas berlaku di otak, di mana ianya mempengaruhi perkembangan otak dan juga cara pemikiran dan juga tingkah laku dan perkembangan seseorang remaja itu, mula daripada peringkat kanak-kanak lagi. Kesan nikotin itu akan lebih diperincikan oleh Dr. Selva. Jika dia ada masa, dia akan turut serta, kemudian dia akan cerita lebih lanjut lagi tentang impak nikotin dan rokok elektronik terhadap kanak-kanak. Pada kami yang mewakili Satuan Kesihatan Remaja Malaysia ni, kami fokus kepada kesan terhadap remaja, dan kita tahu bahawa ramai daripada penggunanya, termasuklah rokok elektronik, adalah pada peringkat umur remaja. Mereka adalah target ataupun sasaran syarikat rokok dan juga syarikat ataupun industri vape, sama je. Kerana mereka memerlukan pengguna pada masa jangka panjang. Jadi kalau lebih awal seseorang itu bermula mencuba produk-produk seperti rokok elektronik ini, adalah lebih berkemungkinan untuk menjadi lifelong users, ya, pengguna jangka masa panjang. Dan ini memastikan wujudnya pelanggan bagi produk mereka, ya. Jadi kita tahu kesan nikotin adalah menyebabkan ketagihan dan dia juga mempengaruhi perkembangan minda dan juga tingkah laku remaja. Dan kita tahu bahawa terdapat kita panggil gateway concept, ataupun pembuka laluan. Kalau seseorang tu tidak pernah menggunakan atau menghisap produk tembakau konvensional seperti rokok, tetapi apabila dia bermula dengan rokok elektronik, kajian mendapati ianya meningkatkan kita panggil more likely, ya, dia lebih more likely 12 kali actually, 12 kali more, 12 times more likely than never users to begin using conventional cigarettes. Bermakna 12 kali lebih berkemungkinan untuk menghisap rokok biasa apabila dia bermula dengan rokok elektronik. Dia tak hisap rokok asal-asalnya, tapi dia bermula dengan rokok elektronik. Jadi inilah satu kajian yang begitu
impactful, melibatkan lebih daripada 1,000 remaja yang telah diterbitkan. Jadi kita dapati bahawa hal ini adalah amat membimbangkan, kerana kita tahu walaupun dia bermula dengan rokok elektronik, dia kemudian boleh menjadi perokok tegar, ya, ataupun sehingga dia menjadi pengguna kedua-duanya atau kita panggil dual users. Dan ini terbukti daripada tinjauan kebangsaan rokok elektronik dalam kalangan dewasa. Ya, terdapat peratusan kalau 3.2% adalah pengguna rokok elektronik, tapi 2.3% dalam kalangan golongan dewasa mengikut tinjauan tersebut adalah dual users. Okey, maknanya walaupun dia menggunakan rokok elektronik, dia masih perokok. Dan kita tahu juga bahawa apa yang diwawarkan oleh syarikat ataupun industri vape bahawa rokok elektronik ini membantu untuk berhenti merokok, tetapi itulah satu peratusan yang kecil dan keputusan kajian adalah masih tidak konklusif. Okey. Dari segi nikotin, kenapa nikotin ini menyebabkan kita begitu begitu concern, ya, begitu mengambil cakna? Sebab dia menyebabkan ketagihan berpanjangan, terutamanya apabila rokok elektronik ni membekalkan nikotin tu dengan cara yang sama, ya. Dia mimik, dia tiru rokok konvensional. Dia hantar nikotin ke otak remaja kita dengan cepat dan dalam kuantiti yang tinggi, ya. Jadi dua kriteria ini amat penting untuk mengekalkan addiction atau ketagihan terhadap nikotin. Selain daripada nikotin itu, kita tahu bahawa telah pun dilaporkan bahawa remaja turut mencampur aduk dalam cecair untuk peranti ataupun apa-apa kita panggil electronic device tu, rokok elektronik tu, dia dicampur aduk dengan bahan-bahan terlarang, ya, dengan dadah terlarang. Dan ini telah pun dibuktikan di negara-negara lain juga, termasuk juga negara kita telah dilaporkan. Dan ini termasuk penggunaan ganja dan sebagainya. Jadi salah satu bahan yang dicampur adukkan adalah THC. Dan THC ini telah dikenal pasti adalah salah satu penyumbang yang berkemungkinan menyebabkan EVALI. EVALI adalah electronic cigarettes or vape associated lung injury. Ini dilaporkan dengan banyaknya terutamanya di negara-negara seperti Amerika Syarikat pada hujung tahun 2019. Jadi kemungkinannya THC ini menyumbang kepada kerosakan paru-paru yang kekal. Okey. Jadi kita tahu bahawa selain daripada kesan-kesan terhadap sistem pernafasan yang menyebabkan risiko EVALI, tadi telah disebutkan meningkatkan risiko COVID-19, seperti mana rokok elektronik juga meningkatkan risiko mendapat jangkitan COVID-19. Dan juga kesan-kesan terhadap sistem badan yang lain, termasuk central nervous system, cardiovascular system dan respiratory system. Kita tahu bahawa sistem pernafasan kita dicipta untuk membantu sel-sel badan kita menerima oksigen dan seterusnya mengeluarkan gas seperti gas karbon dioksida. Tak ada fungsi lain. Jadi apakah tujuan kita memberi satu produk yang dihantar melalui sistem pernafasan yang mengandungi nikotin, mengandungi bahan perisa, bahan pewarna, pembawa yang walaupun dianggap selamat untuk dimakan, tapi ianya tidak selamat untuk dihidu atau dihisap, ya. Apabila dipanaskan, diuapkan, ia menghasilkan bahan-bahan kimia yang begitu berbahaya, termasuk formaldehyde menyebabkan kanser dan sebagainya, dan ianya akan menyebabkan kerosakan sistem pernafasan dan juga penyakit-penyakit lain pada masa akan datang. Dan kita hanya akan tahu penyakit-penyakit ini as time goes by. Tapi saya rasa kita tak sanggup tunggu berpuluh-puluh tahun sebelum kita dapat kematian pertama akibat rokok elektronik, akibat kanser atau dan sebagainya. Jadi kita perlu bertindak sekarang, ya. Esok sudah terlambat. Jadi kita tahu bahawa rokok industri ini mensasarkan remaja. Jadi kita lihat tadi dua remaja tu membeli, disebut harganya RM500, ya. Jadi kalau harganya begitu mahal tapi dibeli oleh kanak-kanak dan remaja, bermakna syarikat ataupun industri vape sebenarnya mengaut keuntungan menggunakan remaja. They are making profits out of our adolescents. So we need to stop this. So ban vape now. Thank you.
Thank you so much, Prof. Next, boleh saya jemput untuk Encik Ho Ruyan daripada he is pengerusi Pertubuhan Green Lung Malaysia. Encik Ruyan will speak to us a little bit and offer some comments as well. Sir, please. Hi, thank you, Dr. Murali. A very good morning to all. I'm Ruyan from Malaysia Green Lung Association. So we are the youth lead advocacy organization for tobacco-free environment and generation. So basically, we have heard many insightful arguments from the panel about why vape should be banned. So I would like to show you another facet of this issue. So I'll walk you through some of the numbers relating to the popularity of vape and the rampancy of online sales of vape. We at the Malaysia Green Lung Association, we have taken an initiative to carry out a survey to monitor some of the metrics with regards to the online sales of vape. So far, we have been running for 6 weeks since the mid of April. So I would like to share you some of the snippets of the findings that we have got so far. So overall, you can see that vape is gaining more popularity, and you can see that the fan base of vapers is growing stronger in Malaysia. We found that on Facebook, there are 162 Malaysia vapers group. So amounting to like 881,000 members, you know, when you combine all the Facebook, the numbers of members on those vapers group on Facebook. So you can see that there's a growth of 3.9% over 6 weeks. Just over 6 weeks, you can see there's a growth of 3.9%. Whereas on Instagram, we are keeping track of the hashtags using the keywords vape, vapor, and Malaysia. We found that there's a total of 3.57 million posts shared on Instagram, either promoting the vape or they are showing the picture of vapers in action of vaping, showing off the skill of vaping. So you can see that many so-called social influencers, they are also promoting vapes. So we are deeply concerned about this because many youngsters, they are on social media and they are very likely to be influenced by this post, right? Kids, they have handphone, they can log on to Instagram or Facebook whenever they want without the supervision of parents. So we don't know what actually they are exposed to. And besides, we also observe growth over the past 6 weeks, which is to promote the sales of vape on those online shopping websites. And we can see that it's actually growing during the MCO period. Right, over 6 weeks, you can see that the number of vape products sold on one of the commerce website has grown from 33.6 thousand items to 37.5 items. So it's like a growth of 11.4% over 6 weeks. So I believe this number will actually continue to increase, and we can't imagine what would happen at the end of the year, right? When the trend of online shopping is getting more and more popular. So besides those big brand from overseas, we can also see many local grown big brands like NSIG or Nanostick are actually among the favorites of the local vapers. Right? You can also see vape liquids exist in various flavors like strawberry, root beers, Coke, mango, watermelon, I mean, you can name it. So these flavors actually are so familiar to kids and so appealing to them. Right? So if you do not have any mechanism in place to control what's being sold on this platform, right? Many children or teenagers actually could log on to this website and make purchase, and this product actually can be delivered to them the next day. So without the parents' knowledge, right? So like the video we watched, so we believe that this is just a tip of the iceberg, right? And regarding the vape liquids that sold online, which contain nicotine, yes, we found that quite a number of them actually contain nicotine. So this is it's very clear that this product actually already breaching the Poisons Act 1952, right? Under Poison Act 1952, any product that sold that contain nicotine is regulated by this act, and it's illegal for any seller without license to sell this openly in the market. So, but you can see that many irresponsible vape sellers, they openly disregard this law. They're flouting the laws, right? Like what mentioned by Dr. Murali earlier, vape industry themselves also claim that 80% of the vape liquids, right, in the market contain nicotine.
And now they're asking the government to regulate these liquids. I mean, the sellers, they breached the law in the first place. And now they're asking the government to legalize the acts of selling illegal products. I mean, this is unreasonable, right? So having heard of all the numbers and evidence shown that vaping culture is growing and nicotine addiction is looming in the country, especially even we can see that it's happening among the children, the kids, the teenagers, the youngsters. So if you want to allow the vape to be solely freely in the market, I mean, this will make the current pandemic worse off, right? I mean, we have an unfinished battle with the tobacco. Right now, if you allow another addictive product to be in the market being sold freely, I mean, I couldn't imagine what would happen. I mean, like after 10 years time, like would our population be a group of addicts, right? So a couple of our neighboring countries like Singapore, Brunei, Thailand, and Cambodia has taken steps to ban the import and sales of vape under the health concerns, right? So actually, what are actually waiting for? Our life, our Malaysian life, worth lesser than other people's life in this context. So lastly, I would like to urge the government to impose total ban on vape before it's too late for us. Right? Thank you. Yeah, back to Dr. Murali. Yep, thank you, sir. And last but not least, can I please invite Puan Rosliza Muhammad Ali, Presiden Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawalan Tembakau dan Kesihatan, to offer some additional comments. I have to apologize, tuan-tuan. We supposed to have Dr. Selva Kumar Sivapunyam. Beliau adalah Timbalan Presiden Persatuan Pediatrik Malaysia, tetapi he stuck in a hospital emergency. So he's unable to make it as yet. So I jemput Puan Liza dululah. Jemput Puan. Terima kasih Dr. Muralis. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Roslizawati Muhammad Ali mewakili Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawalan Tembakau dan Kesihatan atau lebih dikenali sebagai MyWatch. Kami nak sampaikan salam kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri yang kami hormati. Muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada tanggal 21 hari bulan Disember 2015. Irsyad Al-Fatwa ke-63 telah memutuskan bahawa penggunaan rokok elektronik dan vape ini adalah haram. Okay, saya sebut penggunaan rokok elektronik dan vape ini adalah haram. Berlandaskan antaranya ada 4 dalil firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 195 yang bermaksud janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Juga yang kedua firman Allah Ta'ala surah An-Nisa 4 ayat ke-20 yang bermaksud janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tiada kemudaran dalam syariat Islam dan tiada harus mengenakan kemudaratan tanpa hak. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sabda Nabi SAW bermaksud sesiapa yang meneguk racun, nikotin itu racun belum lagi yang lain, lalu membunuh dirinya, maka racunnya akan sentiasa di tangannya, meneguknya dalam neraka Jahannam berkekalan selama-lamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Atas beberapa alasan memudaratkan agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Juga kita dengar mengandungi bahan-bahan beracun seperti nikotin, propylene glycol, vegetable glycerin dan alkohol. Juga membawa kepada ketagihan dan menghayalkan. Membawa kepada pelbagai penyakit seperti kanser, kecacatan janin, kerosakan paru-paru yang kronik. Juga memudaratkan kesihatan orang sekeliling dan mencemarkan alam sekitar. Jadi menyusul ketetapan Muzakarah Kebangsaan itu, kini 12 negeri telah mengeluarkan fatwa vape itu haram. Oleh itu kami mohon pihak berkuasa dan pemerintah juga hendaklah mengambil keputusan pengharaman vape kerana terdapat maslahah ammah di sini.
rujuk fikah Bahri Al-Muhit fi usul al-fikah yang bermaksud tindakan pemerintah terhadap rakyatnya hendaklah bergantung kepada maslahah. Juga kami ingin bertanya juga pada Yang Berhormat Menteri Ekonomi, ya, Mitri Miti. Kami ada membaca keratan media yang menyatakan industri vape akan menyumbangkan 300 juta kepada negara. 300 juta kepada negara. Tapi Yang Berhormat Mulia Senator Datuk Seri Tengku Zafrul, kami ingin bertanya, adakah keuntungan 300 juta ini kata, ya, it is 300 juta sumbangan vape industri kepada masyarakat, kepada negara. Tetapi the economic burden, ya, beban ekonomi kepada rakyat, beban ekonomi kepada negara yang kita tahu yang dianggarkan ialah RM275.3 bilion kepada negara. Beban 300 juta berbanding dengan beban ekonomi 275.3 bilion pada negara. Jadi mana yang lebih penting, Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Tengku Zafrul, perlu diambil pertimbangan. Jadi kita bukan kita serulah pada pemimpin yang ada hari ini. Kita bukan tak sayang, kita sayang nyawa. Kita sayang semua orang, sayang. Apatah lagi anak-anak yang lahir daripada kita, anak-anak generasi masa depan kita. Kita seru pada pemimpin yang ada hari ini, pimpin pada rakyat semua, sayangilah nyawa, janganlah bakar diri sendiri. Okay? Kita mohon, kita seru, haramkan vape, larang, ban vape, save lives. Bukan untuk apa kita mahu, untuk selamatkan nyawa masa depan anak-anak kita, nyawa masa depan generasi akan datang. Saya mohon, terima kasih, berbanyak terima kasih. Okey. So, tuan-tuan dan puan sekalian, dengan ini saya nak habiskan this segment of input from all our panelists, and saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua panelists.